Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi bab yang ke-11 iaitu transformasi. Subtopik 11.3 iaitu pantulan. Okey, pantulan. Apabila Pravina melihat cermin sambil menyikat rambutnya, dia akan dapat melihat rupa parasnya pada cermin tersebut. Imej Pravina dalam cermin ialah hasil pantulan. Okey, pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada satu garis. Garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey, pantulan ni sama kalau macam awak tengok cermin, awak akan nampak imej yang dalam cermin tu adalah rupa awak. Okey, maksudnya awak ialah objek. Objek bila kita tengok pantulan dalam cermin, yang dalam cermin tu ialah imej. Okey. Okey, seterusnya di bawah suatu pantulan, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Okey, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek, tetapi orientasinya songsang. Okey, kita dah belajar sebelum ni subtopik translasi. Kalau translasi, transformasinya mempunyai bentuk yang sama, saiz dan imej yang sama dan orientasinya pun mesti sama. Tapi untuk pantulan, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Okey, songsang. Maksud songsang tu maksudnya kalau awak tengok cermin, awak akan nampak muka awak balik. Awak tak nampak belakang, awak nampak muka. Okey, maksudnya dia pantul, reflect balik apa yang awak nampak. Okey, imej bagi suatu titik pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, simetri. Apa itu simetri? Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Garis simetri ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Kongruen maksudnya sama. Okey. Garis simetri ialah garis yang membahagikan dua bentuk kepada dua bahagian. Garis ini adalah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej dan objek. Kalau awak tengok di sini, gambar rama-rama ni, paksi simetri adalah di sini. Okey, sebab apa kat sini? Awak tengok, ni akan dapat bentuk yang sama. Dia pantul bentuk yang sama. Jadi, paksi simetri ni adalah paksi pantulan. Okey, sebelah ni dia pantul ke sebelah sini. Jadi, bentuknya adalah kongruen. Dua bahagian yang kongruen, maksudnya sama. Okey. Sifat imej bagi pantulan ialah sama bentuk dan saiz dengan objek. Okey, pantulan dia mesti sama bentuk dan sama saiz. Okey. Imej mempunyai orientasi berbeza, bersongsang sisi dan berbentuk imej cermin antara satu sama lain. Okey, ingat kalau pantulan bentuk sama, saiz sama tapi orientasi berbeza. Bentuk dia adalah songsang. Okey, semua titik yang terletak pada paksi pantulan tidak berubah kedudukannya semasa mengalami suatu transformasi.
Okey, kita tengok contoh yang ke-13 antara corak yang berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan. Okey, yang mana satu orientasi pantulan? Ingat bentuk sama, saiz sama, orientasi pantulan mesti songsang. Okey, sekarang ni A. A, adakah ia adalah orientasi pantulan? Ya. Jawapan A ialah ya. Okey. B. Ingat tadi? Bentuk sama, saiz sama, orientasi mesti songsang. Tapi awak tengok di sini, anak panahnya macam ni. Sepatutnya kalau songsang, anak panah dia mesti menghadap macam ni. Okey, jadi B bukan orientasi pantulan. Okey, C. C adalah orientasi pantulan. Sebab apa? Sebab orientasi dia songsang. Dia bertemu macam ni. Bentuk sama, saiz sama. Okey. Contoh 14, lengkapkan lukisan di bawah. Okey. Dia bagi soalan dia yang ni. Bentuk dia macam ni. Yang tengah-tengah ni, yang putus-putus ni adalah apa dia tadi? Paksi simetri ataupun paksi pantulan. Okey, kalau paksi pantulan, kita mesti dapatkan bentuk yang sama. Dia akan pantulkan bentuk yang sama. Okey, jadi awak boleh guna. Ni digunakan 2 kotak ke tepi dan 3 kotak ke bawah. Jadi yang sama juga awak kena buat macam ni. Okey. Untuk dapatkan yang sama bentuk. Okey. Nampak? So, ini adalah lukisan objek dan pantulan image. Okey. 11.3.2 penerangan tengah pantulan. Okey, standard pembelajarannya adalah memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan. Kita tengok contoh yang ke-15. Dalam raja berikut, segitiga M prime ialah imej kepada segitiga M di bawah satu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey, M. M ialah objek. Okey, dia memantulkan M prime sebagai imej. Okey, jadi macam mana kita nak terangkan pantulan bagi imej tersebut? Objek M dipantulkan pada paksi X. Sebabnya awak tengok di sini, kalau contohnya macam kita lipat kertas tu, kita akan dapat benda yang sama kan? Okey, so sekarang ni awak tengok sini 1, 2, 3, 4. So nak dapatkan paksi simetri ataupun paksi pantulan tersebut, kita bahagi 2, 4 unit ni. So kita dapat 2 unit dan 2 unit. Jadi paksi pantulan dia adalah di garisan di paksi X. Jadi pantulan objek M pada paksi X itu adalah huraian untuk pantulan objek M ni. Okey, kita tengok yang B pula. Macam mana kita nak huraikan dia? Okey, bentuk sama. So macam kat mana paksi simetri? Sama juga macam tadi. Kita kira unit dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ingat kalau paksi simetri maksudnya kita akan dapat dua-dua sama jarak dia. Jadi kat sini 2 jarak
2 unit jaraknya dan sini pun 2 unit jarak dia. Jadi, objek M dipantulkan pada paksi Y. Okey, maka terhasillah imej dia M prime. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap dengan perkongsian yang cikgu berikan ini dapat membantu awak lebih jelas untuk memahami topik ini. Okey, terima kasih.